Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam laman ilmu Masjid Sultan Idris Shah kedua. Hari ini kita berada dalam satu slot istimewa yang lebih santai, iaitu yang diberi nama Ana Tanya, Enta Jawab, yang akan mengupas sebarang persoalan yang berlaku dalam masyarakat pada masa kini. Biar santai, yang penting sampai. Alhamdulillah, hari ini saya ditemani oleh sahabat saya, iaitu Afadil Ustaz Muhammad Haikal bin Muhammad Ayub, yang juga merupakan Imam Masjid Negeri Perak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz buat apa tu? Tak ada, tengah baca pasal banjir ni. Ingatkan tadi Ustaz main COD. Kamu ni Jai. Okay. Duduklah dulu. Terima kasih Ustaz. Sila. Daripada mana Jai? Daripada pejabat. Sihat ke Jai? Alhamdulillah sihat. Sihat. Ustaz? Alhamdulillah saya sihat. Okay Ustaz, boleh tak saya nak tanya Ustaz sedikit soalan? Boleh. Seperti sedia maklum Ustaz, kat Perak ni kan, baru-baru ni berlaku beberapa kejadian banjir yang amat di luar jangkaan. Berlaku banyak kerosakan, berlaku kehilangan nyawa. Namun di sebalik apa yang berlaku, pasti ada hikmah dan pengejaran kan Ustaz? Ya, betul. Jadi Ustaz boleh tak kongsikan kepada saya secara ringkas peristiwa banjir yang dirakamkan di dalam Al-Quran? Baik. Terima kasih Jai. Biasanya bila kita sebut pasal banjir, perkara yang terlintas dalam fikiran kita tentulah hujan yang lebat, air naik, kemudian sebahagian orang mungkin hilang tempat tinggal dan sebagainya. Tapi bila kita bercakap sebagai seorang yang Muslim, seorang yang berakidah Islam, tentulah kaedah terbaik adalah dengan kita merujuk Al-Quran dan Sunnah. Jadi sebenarnya banjir ataupun musibah dalam bentuk bencana alam ni sebenarnya ada dalam Al-Quran, dan Al-Quran itu sendiri dipenuhi dengan kisah-kisah umat terdahulu yang mana bila kita baca baik untuk kita ambil pengajaran. Baik, antara yang masyhur yang biasa kita dengar tentulah yang pertamanya kisah banjir yang menimpa pada zaman Nabi Nuh AS. Dikisahkan Nabi Nuh ini berdakwah sangat lama kepada umatnya. Dalam Quran sebut 1000 tahun tu tolak 50, jadi 950 tahun. Begitu lama. Kemudian sehinggalah dakwah Nabi Nuh ni ditolak. Kaumnya sendiri yang menyakiti Nabi Nuh, dan sehingga Allah menimpakan balasan, diturunkan hujan mencurah-curah, keluar daripada bumi air yang melimpah-limpah, dan sehingganya mereka ni tenggelamkan. Itu kisah yang kita selalu baca lah kan. Tapi di sana ada satu lagi kisah banjir yang disebut dalam Al-Quran. Itu juga kisah yang berlaku dalam surah As-Saba, dalam sebuah surah Saba. Kisah ini berlaku kalau tak silap saya selepas peristiwa Ratu Saba dengan Nabi Sulaiman tu. Maksudnya benda ini berlaku selepas itu. Mereka ini ada tanaman yang tinggi kan, ada kebun yang luas, tetapi kerana mereka lupa pada Tuhan, maka Allah mendatangkan banjir kepada usaha mereka ini, dan tanaman itu musnah dalam serta-merta. Yang akhirnya yang tumbuh hanyalah tumbuh-tumbuhan yang tidak berguna ataupun tidak bermanfaat. Kedua-dua ini disebutkan dalam Al-Quran dan menunjukkan bahawa air ataupun banjir itu sendiri adalah salah satu daripada tentera-tentera Allah. Yang mana kalau kita sebagai makhluknya merasa kita lebih hebat daripada orang lain, ketahuilah dengan air sahaja satu-satu bangsa itu, tamadun itu boleh musnah. Dan begitulah perumpamaan dalam Al-Quran. Kadang-kadang Allah mendatangkan benda yang kecil saja dan boleh menjatuhkan ataupun merosakkan, memusnahkan satu-satu tamadun.
Mungkin Jai pernah dengar kisah Raja Namrud yang menentang dakwah Nabi Ibrahim. Dikhabarkan dalam sirah, beliau mati bila seekor nyamuk masuk dalam telinga. Allah datangkan nyamuk yang kecil itu saja, dan akhirnya beliau tewas. Begitu juga dalam peristiwa ataupun kisah Nabi Musa, antara ujian yang menimpa Bani Israel juga, didatangkan belalang, kan, haiwan yang kecil dan musnah dan merosakkan kehidupan mereka. Di sini ada hikmahnya, iaitu kalau sebesar mana pun kita rasa diri kita hebat, janganlah kita takbur, janganlah kita sombong, kerana Allah dengan mudahnya boleh menewaskan kita, walaupun dengan benda yang pada zahirnya kita nampak kecil. Banyak Ustaz yang cerita dalam Quran ni Ustaz. Ya. Okay Ustaz, soalan saya seterusnya, sebagai seorang Muslim, bagaimana kita sepatutnya berinteraksi dengan musibah yang melanda dalam kehidupan kita? Baik Faizal, bila disebut tentang musibah ataupun bencana, perkara pertama sekali yang perlu kita sedar, tentulah musibah ataupun bencana ini turun sebagai salah satu bentuk qada dan qadar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perkara yang pertama sekali, sebab akidah ataupun kepercayaan kita perlu lurus, perlu sejahtera dan perlu selamat. Kerana dengan kita percaya dan yakin ini semua ketetapan dan ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan jadi hamba yang tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan takdir bila berlaku sesuatu yang buruk ke atas diri kita. Kerana itu qada dan qadar ini dikelaskan sebagai salah satu daripada rukun iman. Kita beriman kepada ketetapan, ketentuan yang Allah telah tentukan kepada kita. Disebut tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, iaitu baik pun kita terima, yang buruk pun kita terima, kita beriman. Daripada situlah baru sempurna akidah kita. Kemudian selepas kita yakin bahawa ini adalah qada dan qadar Allah, kita juga kena percaya musibah ataupun bencana ini boleh jadi datang sebagai bentuk ujian daripada Allah. Dalam surah Al-Mulk ayat kedua, Allah berfirman, allazi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup sebagai satu bentuk ujian untuk melihat dalam kalangan kamu ini siapa yang paling baik amalannya. Bukan siapa yang paling banyak amalannya, tapi siapa yang paling elok ataupun paling baik amalannya. Jadi boleh jadi ujian banjir itu sendiri kita katakan sebagai ujian. Hidup kita ini sentiasa penuh dengan ujian. Kadang-kadang bila kita nampak satu musibah menimpa orang lain, kita jangan rasa ujian itu untuk diri dia saja. Boleh jadi ujian itu untuk diri kita juga. Mampukah kita menutup mulut daripada berkata-kata tentang keburukan orang? Mampukah kita menahan tangan kita daripada menulis yang buruk-buruk tentang orang bila kita nampak seseorang itu ditimpa musibah dan ujian? Jadi ujian itu boleh jadi kepada orang yang menerima musibah ataupun kepada kita yang melihat musibah itu berlaku. Itu yang kedua. Yang ketiganya, Faizal, musibah ataupun ujian ini juga boleh jadi ataupun sebagai seorang Islam kita kena melihatnya sebagai satu bentuk peringatan daripada Allah. Allah hantar banjir, Allah hantar tanah runtuh, Allah hantar pula angin yang kuat, taufan dan sebagainya, kerana Allah nak kita ingat balik kepada Dia. Peringatan yang Allah berikan ini bukanlah tanda Allah suka-suka saja nak uji kita, tetapi kita boleh katakan ia salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada makhluknya. Contohnya lah, kalau Faizal, saya difahamkan kamu ada mengajar tuition kan budak-budak. Kita bila mengajar budak-budak ni, kita bagi perhatian kita kepada dia, masa kita kepada dia. Kita mungkin sekali-sekala kita akan marah, kita akan tegur dia, tapi bukankah itu sebab kita buat dalam keadaan kita peduli kepada dia, kita ambil kisah kepada dia?
Kalau kita tak peduli pada dia, kita tak ambil kisah kepada dia, lantak dia lah nak buat salah pun, kita biarkan dia dalam kesalahan dia. Tapi bila kita betulkan kesalahan dia, seorang guru bila dia betulkan kesalahan anak murid dia, dia tegur, bukankah itu tanda dia sayang kepada anak murid dia? Dia memberi perhatian kepada anak murid dia. Jadi begitulah dalam kehidupan pun sama. Bila Allah turunkan bala ujian kepada kita, Allah sedang perhatikan kita waktu itu. Bagaimana tindakan kita? Kita redha, kita marah-marah, kita menyalahkan Tuhan pula ke? Ataupun sebaliknya. Itu tanda Allah kasih kepada kita. Dia mahu lihat bagaimana kita membalas kasih sayang itu dalam bentuk apa. Itu yang ketiga. Musibah bencana alam ni, ia mungkin dalam bentuk sebagai satu bentuk peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, musibah ataupun bencana ini juga kita boleh faham, Faizal, sebagai satu balasan ataupun hukuman daripada Allah disebabkan kesalahan ataupun dosa manusia itu sendiri. Boleh jadi banjir ini berlaku disebabkan ada tangan-tangan manusia itu sendiri yang merosakkan alam. Kita tahu, saya bukanlah nak jadi ahli geologi ke, kaji bumi ke, kaji cuaca ke, bukan. Kita hormat ilmu orang pada bidang dia masing-masing lah. Ini pun Faizal kena hati-hati juga ni. Kadang-kadang sebagian orang ustaz-ustaz ni pun dia bercakap macam dia tahu semua benda. Pasal perubatan, vaksin semua dia tahu macam dia belajar doktor. Kan? Kita hormat orang pada ilmu dia. Tapi berdasarkan pembacaan kita yang terhad lah, kita tahu alam sekitar ini Allah hamparkan sebagai satu bentuk yang cukup sempurna dah. Maksudnya alam ini bila dia hamparkan tanah-tanah itu, dia menjadi satu hamparan yang semula jadi, menumbuhkan pokok-pokok, hidupan boleh hidup, mengambil manfaat dan sebagainya. Tapi bila ada gangguan dalam bentuk ekosistem, apabila bukit-bukit kita tarah, kita runtuhkan binaan-binaan ataupun hidupan-hidupan ni, kita tebang pokok-pokok yang menguatkan tanah, menguatkan bukit dan sebagainya, maka daripada situ tentulah peluang ataupun risiko untuk alam sekitar ni rosak dan musnah boleh berlaku. Dan Allah sebut juga dalam Al-Quran, bila diturunkan hujan itu dengan sekadarnya, dengan kadarnya yang tertentu. Bagaimana boleh bila turun-turun jadi banjir? Kerana itulah, mungkin kerana ada tangan-tangan manusia yang merosakkan sistem saliran, perparitan, pengaliran air dan sebagainya, hingga menyebabkan air ini bertakung, akhirnya menjadi banjir dan sebagainya. Ini semua satu bentuk balasan ataupun hukuman. Allah datangkan satu ujian, kemudian untuk melihat ataupun untuk menghukum kita atas kesalahan kita yang mengabaikan pengurusan alam sekitar. Ini semua boleh kita perhatikan berlaku hari ini juga. Dan seterusnya, ujian ini juga ataupun musibah ini juga untuk menyedarkan kita bahawa kita ini adalah makhluk yang sentiasa terikat dengan ketetapan dan takdir yang Allah sudah susun kepada diri kita. Itu Faizal. Jadi itulah Ustaz, kita ni manusia ni tak boleh lah asyik nak salahkan takdir je kan. Ya. Kita kena muhasabah balik diri ya, kena tengok balik apa yang kita dah buat. Kadang-kadang daripada perbuatan kita tu sendiri yang tidak bertanggungjawab yang menyebabkan berlakunya bencana alam ni kan. Ya, betul. Dan sebenarnya kejadian banjir ni ataupun bencana alam ni pun merupakan salah satu cara Allah untuk menguji iman para hamba ni kan. Ya, betul. Jadi Ustaz, saya ada soalan terakhir saya. Apakah pengajaran serta hikmah daripada musibah banjir menurut perspektif Al-Quran? Boleh Ustaz terangkan kepada saya? Baik. Soalan yang baik, Faizal. Jika ditanya ataupun kita disoal tentang hikmah daripada musibah banjir ini sendiri, yang pertamanya mungkin kita boleh bagi jawapan, inilah cara Islam ataupun inilah cara syariat membuktikan kepada kita yang Al-Quran ini benar. Al-Quran ini memang menyatakan satu kisah yang penuh dengan pengajaran. Bila Al-Quran cerita tentang umat dahulu musnah, bila Al-Quran cerita yang
kaum Nabi Nuh ini ditenggelamkan dalam banjir yang hebat, banjir yang besar, disebabkan kerosakan, disebabkan penolakan mereka kepada tauhid, kepada syariat. Dan hari ini kita juga diuji dengan banjir yang mungkinlah tidak sedahsyat yang dulu, tapi diuji dengan kaedah yang sama, iaitu air yang melimpah sehingga berlakunya banjir. Benarlah bahawa Al-Quran bila mendatangkan kisah sentiasa relevan sepanjang zaman. Ketika kaum Nabi Nuh itu diuji dengan banjir, kita hari ini juga diuji dengan banjir. Mungkinlah kita katakan dalam usaha kita nak mentadabur ayat kisah Nabi Nuh ni ialah dengan kita engkar kepada perintah Allah, dengan kita jauh daripada syariat Allah, Allah boleh mendatangkan musibah dalam pelbagai bentuk, bukan saja banjir, tapi dalam pelbagai bentuk. Termasuklah yang kita bicarakan hari ini, bencana alam. Itu yang pertama, menyatakan bahawa Al-Quran itu benar. Kita hari ini, Faizal, hari-hari kita baca Quran, sebahagian kita lah kan, paling kurang pun semuka kita baca Quran. Tapi bila kita baca kisah-kisah terdahulu ini, adakah hati kita disentuh dengan kisah tersebut? Adakah kita membacanya sekadar rutin harian, tapi tak meresap dalam kehidupan kita? Jadi bila berlaku musibah macam ni, kita akan lebih yakin bahawa apa yang Al-Quran kisahkan itu benar. Kisah-kisah itu boleh berlaku dalam dunia kita hari ini. Yang keduanya, hikmah ataupun pengajaran daripada musibah dan bencana alam ni ialah ia dapat menguatkan iman kita. Kan? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Insan ayat 12. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Maksudnya dan kami balas kesabaran mereka itu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala membalas amal kesabaran mereka itu dengan syurga dan persalinan daripada sutera. Ya. Bahawa bila mana kita bersabar dengan ujian Allah, antara balasan yang kita dapat nanti ialah kita dimasukkan ke dalam syurga. Dan ganjaran yang hebat tentulah biasanya lahir daripada ujian yang hebat juga. Hari ini kita bukan sahaja diuji dengan banjir, malah saudara-saudara kita yang hilang tempat tinggal dan sebagainya ini diuji dalam keadaan kita juga berada dalam musim wabak, kan, musim wabak COVID-19. Kemudian ada sebahagian orang hilang pekerjaan, ada sebahagian keluarga yang berantakan, bergaduh dan sebagainya. Dan Allah turunkan pula lagi hujan sebagai satu bentuk ujian. Jadi dengan ujian yang maha hebat ini, hanya hamba-hambanya yang lulus dengan berbekalkan kesabaran sajalah layak untuk mendapatkan syurganya. Kan? Allah menimpakan suatu ujian itu dan ganjarannya mestilah setimpal pula. Dan Allah tidak pernah memungkiri janjinya. Bila dijanjikan syurga kepada satu ujian yang hebat, maka tentulah hamba itu, kita akan mendapat syurga jika kita menempuh ujian ini dengan penuh kesabaran dan keyakinan kepada Allah SWT. Adapun hikmah ataupun pengajaran yang seterusnya daripada musibah dan bencana alam ni juga ialah ia dapat menyedarkan kita untuk memperbaiki amalan kita. Bila Allah turunkan banjir, dia macam satu tamparan, satu ingatan bahawa inilah masa, inilah peluang untuk kita cek balik, periksa balik mana amalan kita yang kurang, mana salah silap kita dalam kehidupan, bagaimana hubungan kita dengan Allah, bagaimana hubungan kita dengan manusia. Inilah ruang yang terbaik, kesempatan yang paling baik untuk kita perbaiki amalan kita bagi kehidupan kita. Pengajaran dan hikmah yang seterusnya juga ialah inilah peluang untuk kita bertaubat sebenarnya. Bila Allah beri ujian, datangkan banjir, hujan yang lebat, hilang tempat tinggal dan sebagainya, kesempatan inilah yang kita perlu gunakan untuk kita bertaubat. Kita menyesal dengan kesalahan yang kita telah buat, kita menyesal dengan dosa-dosa yang kita telah terlanjur. Kemudian kita berazam untuk tinggalkan terus dosa itu. Kita doa kepada Allah, berikan kita kekuatan untuk meninggalkan perbuatan yang kotor itu. Kita doa kepada Allah, jadikanlah kita ni merasa jijik, merasa benci dengan perkara maksiat. Dan kita minta juga kepada Allah
Jadikanlah hati kita ni cinta, suka kepada kebaikan, suka kepada amal soleh. Jadi dengan ujian, dengan musibah yang berlaku ini adalah peluang, adalah satu hikmah yang Allah berikan kepada kita untuk kita bertaubat dan kembali kepadanya. Sangat menarik pencerahan yang Ustaz berikan kepada saya. Banyak pengajaran yang saya dapat, ataupun banyak pengajaran, banyak ilmu yang saya dapat daripada Ustaz pada hari ini. Jadi sebelum saya beredar, ingin saya memohon maaf jika saya ada tersalah tutur kata, ada usik-usik Ustaz ke. Jadi sidang penonton sekalian, jikalau kalian ingin melihat kami, saya dan Ustaz Haikal dalam slot yang akan datang, jangan lupa subscribe YouTube channel kami dan like Facebook kami, page Masjid Sultan Idris Shah 2. Akhir kalam, jaga mental, jaga fizikal, kekal positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.